Ayah, siapa manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia? Kalau Farhan nak tahu siapa manusia paling bahagia, ni yang cerita kat Farhan. Kisah seseorang nama dia Fairuz. Fairuz seorang pekerja yang baik. Oleh sebab dia bagus, bos dia naikkan pangkat dan naikkan gaji dia. Agak-agak Farhan, Fairuz tu manusia paling bahagia tak? Bahagia sebab dia dapat naik pangkat, dapat gaji banyak. Bukan. Lepas dia pangkat, esoknya pula Fairuz dapat berita yang dia sakit. Doktor cakap Fairuz hanya ada masa 3 bulan untuk hidup. Farhan rasa macam mana sekarang? Adakah Fairuz tu masih menjadi manusia yang paling bahagia ke tak? Mana boleh dia jadi manusia paling bahagia? Dia sakit. Sebenarnya Fairuz sendiri pun tak tahu yang tak lama lagi dia akan jadi manusia yang paling bahagia. Kenapa pula ayah? Dia kan hidup dah tak lama dah. Dia sakit. Selain seorang pekerja yang bagus, kawan-kawan suka, dia seorang anak yang baik. Fairuz ni juga sangat suka bersedekah. Manusia yang paling bahagia ialah manusia yang bila mana terhenti nafasnya, namun tidak terhenti pahalanya, mengalir dan terus mengalir. Hasil daripada amalan bersedekah. Jadi, kalau Farhan nak jadi manusia yang paling bahagia, Farhan kena selalu sedekah lah. Ya, bersedekah dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayang. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Insya-Allah dengan infak ini kita dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang. Itu dia, Masya Allah, itu dia Pertubuhan Mihrab. Apa yang kita nak bincangkan hari ini adalah bulan Syawal, bulan pembuktian takwa. Dan bersama dengan Dewi sekarang ni di studio, kita bawakan kepada anda semua selaku pendakwah yang cukup hebat dan wakil Pertubuhan Mihrab, iaitu Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah Ustaz. Selamat Hari Raya. Masya Allah. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi Ustaz, kita dalam bulan Syawal kan Ustaz kan sudah pastinya dalam bulan Syawal ni kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri setelah kita berpuasa sebulan. Dan bila bercakap mengenai Ramadan, memang banyaklah kelebihan, fadilatnya, ganjarannya. Tapi sebenarnya dalam bulan Syawal pun ada juga keistimewaannya. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan keistimewaan pada bulan Syawal dan bagaimana untuk kita kata istiqamah, konsisten untuk melakukan amalan di bulan-bulan yang lain juga Ustaz. Silakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah, Dewi dan juga seluruh penonton. Assalamualaikum. Rasanya tak terlambatlah mengucapkan selamat Hari Raya sebab orang kita raya lama. Ya, sebulan saya. Sebulan, 2 bulan kadang-kadang. Jadi Alhamdulillah. Hari ini hari Khamis, ramai yang berpuasa 6. Dan puasa 6 ni sebenarnya salah satu daripada tanda betapa Ramadan itu tak boleh dibiarkan begitu saja. Ya. Dan kita bila dah sambut Ramadan dengan begitu meriah, maksudnya dengan ibadah kita lah. Kita semayang, kita puasa, kita dah bersahur pagi-pagi lagi buatnya, sebelum subuh dah bangun sebagainya. Rupa-rupanya kita kena perhatikan macam-macam. Kita mampu untuk buat semua tu. Lepas tu bila dah habis tu sampai bulan Syawal, kita tak rasa sayang ke yang selama ni kita dah dapat macam-macam, betul kita buang aja. Ya, dan kalau ibaratnya biasa disebutkan Ramadan tu macam kalau benih-benih ketakwaan. Kemudiannya benih tu kita buang, campak buang je, kita biarkan, kita tak suburkan lagi, kita tak biarkan. Patutlah para ulama salafus salih selepas daripada bulan Ramadan, 6 bulan selepas bulan Ramadan, diorang akan bermuhasabah tentang Ramadan mereka. Mereka akan fikir balik macam mana Ramadan aku dulu. Ramadan aku tu ada lagi masa-masa yang terluang yang aku tak gunakan sebaik-baiknya. Ada sembahyang aku belum cukup sempurna, aku tak cukup
khusyuk dan sebagainya. Sedekah, aku patut boleh sedekah lagi banyak lagi, tapi kenapa aku tak cukup banyak sedekah dan sebagainya. Jadi diorang sentiasa memikirkan tentang Ramadan yang lepas. Jadi bila diorang banyak fikirkan tentang Ramadan yang lepas, rupanya ni membantu untuk istiqamah. Sebab kita fikir balik, yelah aku punya semayang tak cukup, tapi takkan aku nak biarkan macam tu je. Jadi diteruskan lagi semayang, ibadat-ibadat semayang dia selepas bulan Syawal. Macam tu juga dengan puasa. Puasa Ramadan aku tu betul lah 30 hari, tapi ada lagi kekurangan, lompong-lompong sana sini. Jadi aku kena completekan puasa 6 aku, puasa Senin Khamis aku dan sebagainya. Jadi mereka dapat istiqamah dengan melihat kekurangan pada bulan Ramadan yang lepas. Ramadan yang lepas bukan kita tak buat apa-apa, buat, tapi masih lagi kekurangan. Antaranya sedekah yang kita buat. Mungkin kita fikir, yalah aku dah sedekah dah bulan Ramadan baru ni, tapi tak cukup banyaklah. Ada lagi sebenarnya sepatutnya aku boleh lebih lagi. Saya secara personal sendiri pun saya pun fikir benda yang sama tau. Saya kata macam aku ni banyak cerita tentang supaya orang bersedekah, berinfak kan. Tapi sebenarnya aku boleh bagi lebih lagi. Tapi kenapa aku tak bagi? Kadang-kadang rasa macam tu tau. Jadi bila rasa macam tu, cara untuk ubahnya adalah bulan Syawal kita terus memberi. Kan, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah. Itu yang kita nak sangat. InsyaAllah, amin kan, mudah-mudahan maknanya apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan kita teruskan sampai ke bulan Syawal dan juga bulan-bulan yang seterusnya. Betul. Kan Ustaz. Jadi Ustaz ada sebut berkaitan dengan sedekah. Jadi nak tahu juga Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan amalan sedekah yang boleh memberikan manfaat bukan untuk kita yang memberi, untuk mereka juga yang menerima Ustaz. Betul. Dia apabila kita bersedekah, memang manfaat yang paling besar sebenarnya pada kita. Sebab manfaatnya adalah manfaat akhirat. Kan? Jadi bila kita bersedekah pula kita fikirkan apa manfaat yang paling besar untuk akhirat kita. Jadi jangka panjang. Kita hidup ni tak lama Dewi. Berapa lama sangat kita boleh hidup? Kita tak tahu. Kan? Kalau paling lama pun tak lama. Maknanya kalau orang tu hidup 100 tahun sekalipun, 100 tahun tu pun sebenarnya tak lama. Nak banding dengan yang kekal selama-lamanya di akhirat nanti. Kita nak masuk ke kubur. Satu hari nanti kita akan berbaring dalam kubur. Kita nak supaya ada pahala yang sampai ke kubur kita. Jadi antara pahala yang boleh sampai ke kubur adalah bila kita tolong masjid, kita tolong institut tahfiz dan sebagainya. Masjid bila kita tolong, mudah-mudahan orang semayang kat situ kita dapat pahala terus. Institut tahfiz, budak-budak ni ya Allah, dia orang belajar Quran, dia orang dah belajar, kita dapat pahala. Dia orang pula akan mengajar lepas ni. Kan? Dia orang pula akan menyampaikan, dia orang pula jadi tok imam, dia orang pula akan mengajar, paling tidak akan mengajar anak-anak, kita dapat pahala. Dan Pertubuhan Mihrab datang untuk tolong kita bantu dua institusi ni. Masjid dan juga tahfiz. Dan salah satu masjid yang sedang dibantu sekarang ni, ada gambar dekat skrin TV kita, adalah masjid di Sungai Chuh Rawang yang sedang kita kata dalam keadaan yang sangat uzur. Dan kita perlu bantu, insya-Allah mudah-mudahan bila kita bantu dia orang dapat bina masjid yang baru, dan setiap kali orang semayang dekat situ kita akan terus dapat pahala. Dia orang buat majlis ilmu dan sebagainya terus-menerus. Ada gambar kat situ, kita nampak keuzuran masjid tu. Setiap minggu betul tabung Jumaat tu orang masukkan duit dalam tabung dan sebagainya kan. Tapi duit tu digunakan untuk membaik pulih. Ada bocor sana, bocor sini, kena repair lagi kan. Jadi akhirnya macam mana dia orang nak buat masjid yang baru? Betul. Jadi kita perlukan dana yang khusus betul-betul untuk membina masjid. Tak kacau dana yang untuk repair dan sebagainya tu. Jadi Pertubuhan Mihrab datang untuk membantu kita menyampaikan kepada mereka. Dan Pertubuhan Mihrab ni adalah satu pertubuhan yang saya kenal mereka, dan kebetulannya mereka ni banyaknya junior saya sendiri dekat sekolah dan sebagainya. Saya kenal lama dah, berpuluh tahun. Jadi mereka ni orang yang mudah-mudahan jujur, amanah, dan mereka akan menyampaikan bantuan kita insya-Allah, dan telah pun disampaikan sebahagiannya kepada pihak masjid dan akan terus disampaikan kepada Masjid Nurul Islamiyah Sungai Chuh Rawang tersebut, insya-Allah. Insya-Allah. Dan tadi Ustaz ada sebut berkaitan dengan kata pembinaan kan. Jadi sekarang ni berapa jumlah yang diperlukan sebenarnya Ustaz? Mungkin kadang-kadang penonton nak tahu berapa jumlah Manila tahu kan ada rezeki lebih, mungkin boleh bagi lebih Ustaz. Kita nak buat masjid yang baru ni dia memang memerlukan dana yang besar lah. Kita perlukan 12 juta ringgit dan kita dah kumpul lebih kurang hampir 3 juta ringgit. Hampir 3 juta ringgit. Jadi kita perlukan lebih kurang 9 juta ringgit lagi sebenarnya. 9 juta ringgit ni satu jumlah yang sebenarnya nampak macam besar, tapi kecil kalau semua kita bersama-sama menyumbang. Kan 9 juta tu tak banyak sebenarnya kalau kita semua tolong-menolong, dan boleh terus menyumbang dengan cara yang mudah sekarang ni. Tak payah pergi sampai Sungai Chuh Rawang tu pun untuk menyumbang. Dekat rumah kita atas katil pun boleh terus mendapatkan pahala dengan terus layari infakmihrab.com. So infakmihrab.com yang ada tertera dekat skrin TV kita sekarang ni, ada nombor akaun Maybank, ada nombor akaun Bank Islam dekat situ. Boleh terus dia pergi ke infakmihrab.com, boleh tengok berapa jumlah yang
yang masih diperlukan. Kita kata sentiasa update tu. Kan ada lagi berapa lagi. Kita pun tengok, banyak lagi ni. Kita pun pakai share website ni infakmihrab.com dekat WhatsApp kita, WhatsApp grup taman perumahan kita, dekat grup tadika kita dan sebagainya kan. Sebar. Itu satu peluang pahala yang cukup besar. Dan sebab kita bila sebarkan website, kita tak perlukan duit. Betul. Sekadar share je kan, sekadar forward je. Orang tekan, orang memberi, kita dapat pahala. Ini MLM paling untung sekali sebenarnya kan. Setiap kali orang menyumbang, kita dapat pahala, dan pahala tu pula insya-Allah adalah pahala yang berterusan sampai bila-bila. Ya, masya-Allah, itu kan pahala yang berterusan sampai bila-bila. Jadi mungkin ustaz boleh kata war-warkan lagi sekali kan. Dan sebenarnya apa kelebihan kalau kita untuk berinfak, terutamanya mungkin kata Ramadan je, Syawal tak payah, tapi sebenarnya kita perlu kata konsisten dalam kata melakukan kebaikan tu. Dia adalah satu bukti bahawasanya kita beribadah bukan kerana Ramadan. Kan, bukan semata-mata Ramadan itu yang aku sembah. Sebab Ramadan kalau kita sembah, Ramadan dah pergi. Bila kita sembah Allah, Allah yang akan membalas, Allah yang akan melihat apa yang kita lakukan. Kita akan teruskan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal dan seterusnya, insya-Allah. So infak mihrab ni kita buat supaya satu bukti bahawasanya kita telah mendapat sesuatu daripada bulan Ramadan yang lepas. Kita dah dapat hadiah daripada bulan Ramadan yang lepas, iaitu takwa kepada Allah. Kita ingat selalu Allah tengok kita, maka kita bagi, kita derma tu tak lain tak bukan. Kita bukan nak orang pandang kita ke, nak orang puji kita ke, tak ada pun. Sebab dekat website ni tak ada orang nampak pun. Kan? Kita je antara kita dengan Allah. Allah nampak kita. Ramadan baru ni kita belajar perkara ni, iaitu apa pun benda Allah nampak kita. Kan? Kita tinggal makan minum semua Allah nampak. Padahal kita boleh je nak minum dalam toilet ke seorang kan. Tak ada orang nampak. Allah nampak. Bulan Ramadan habis, bulan Syawal kita terus menderma, Allah nampak. Allah pandang. Allah akan balas. Dan takkan miss sikit pun. Kan? Kita bagi RM5. RM5 ada catatan dia. Kan? RM10 mungkin kita pun tak perasan bila kita bagi sikit. Bila kita tengok balik akaun kita pun tak perasan RM5 kurang. Tapi Allah Ta'ala takkan terlepas pandang. Malaikat tak akan terlepas catat. Kan? Dia pasti akan mencatat, okey, ada sumbangan kita, dan sumbangan ini pula bila kita bagi pada masjid, bagi pada tahfiz, insya-Allah dia akan berkekalan teruslah selama-lamanya. Ingat jelah, kita bina rumah untuk Allah di dunia. Allah bina untuk kita rumah di syurga nanti. Ya, itu dia. Masya-Allah, kan kita bina rumah Allah di dunia, Allah akan bina rumah kita di syurga. Dan sebenarnya kalau berkaitan dengan kata sebanyak mana pun rezeki yang kita beri, berapa banyak pun nilainya, sudah pasti ada ganjarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, terima kasih Ustaz, terima kasih bersama dengan kami Ustaz. Masya-Allah, semoga dipermudahkan segala-galanya urusan, insya-Allah. Lebih ramai rakyat Malaysia, terutama rakyat Malaysia ni suka menderma, insya-Allah mudah dipermudahkan, masya-Allah. Dan kepada para penonton, kita nak berehat dulu seketika, insya-Allah kita kembali lagi selepas ini. Sanggupkah kita melihat generasi sekarang semakin jauh daripada Islam? Allahu Akbar. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang.